Bertujuan memperkukuh keselamatan sepadan negeri, pasukan gerakan AUM PJA Sarawak bakal terima aset baharu, antaranya kenderaan pengangkut perisai, pacuan 4 roda dan dron pemantauan. Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam PJA Datuk Muhammad Suzrin Muhammad Rodi berkata, kelulusan telah diberi di peringkat Kementerian Dalam Negeri. Ia melalui RMK 13 dan projek sempadan dengan pelaksanaan secara berperingkat. Batalion 23 Sri Aman turut diluluskan. Itu yang dah lulus. Tapi dalam projek sempadan yang akan datang ni, kita ada proposal lagi untuk kuatkan Brigade Sarawak ni selaras dengan perpindahan ibu negara Indonesia, iaitu Nusantara. So pengukuhan sepadan Sarawak dan Sabah ni amat pentinglah bagi kita untuk keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Sarawak. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyaksikan majlis serah terima tugas jawatan Komander Brigade Sarawak PGA dan pengerusi Perkeb Brigade PGA Sarawak di Kuching. Sementara itu, SAC Lim Bak Pai dilantik sebagai Komander Brigade Sarawak, pasukan gerakan AUM PGA yang baharu menggantikan DCP Dr. Cik Ghazali Cik Awang yang dilantik sebagai Komandan Maktab Pegawai Kanan PDRM di Ceras. Majlis tandatangan nota serah terima tugas jawatan disaksikan Datuk Muhammad Suzrin Muhammad Rodi di Mes Pegawai PJA Sarawak Batu Kawah Kuching. SAC Lim sebelum ini pernah bertugas di kontijen Sarawak dan dilantik sebagai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak. Datuk Muhammad Suzrin dalam ucapannya berharap pencapaian urus tadbir, penyeliaan dan kepimpinan di PJA Sarawak dapat dikekal dan ditingkatkan berdasarkan rekod cemerlang brigade itu setakat ini. Turut berlangsung penyerahan jawatan pengerusi Persatuan Keluarga Polis Perkeb PGA Sarawak daripada Siti Nabihan Cik Abdullah kepada Tanah Kha Ching, disaksikan pengerusi Perkeb 2 Jabatan KDNKA Datin Syamsun Syuhaila Razali. Tiada dokumen perjalanan sah dan tinggal di negara ini melebihi tempoh PAS. Itu antara kesalahan dilakukan 17 pendatang asing tanpa izin parti yang ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak menerusi Opsapu di Lawas Isnin lepas. JIM Sarawak menerusi Facebook memaklumkan 13 daripadanya warga Filipina sementara 4 lagi warga Indonesia. Operasi dibuat di 4 lokasi sekitar daerah itu melibatkan 16 pegawai imigresen. 20 individu diperiksa semasa operasi. Siasatan mendapati semua parti dipercayai menggunakan rumah selamat dalam kawasan hutan sebagai tempat persembunyian bagi mengelak diperiksa pihak berkuasa. Semua yang ditahan dibawa ke lokap tahanan sementara Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan Mengkalap untuk siasatan dan tindakan lanjut di bawah peruntukan Akta Imigresen 1959-63. Hubungan erat antara Sarawak dan Kemboja perlu diteruskan melalui kerjasama strategik antaranya bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, budaya serta pembangunan masyarakat. Yang di-Pertua Negeri, Tuan Pohin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yakin hubungan baik yang terjalin akan terus berkembang kukuh demi manfaat bersama. Ini sejajar dengan semangat saling menghormati dan kerjasama serantau yang harmoni. Beliau menyatakan demikian semasa kunjungan hormat oleh Menteri Kanan Bertanggungjawab bagi misi khas Hal Ehwal Islam Kemboja, Datuk Dr. Osman Hassan di Astana Negeri. Kunjung hormat sempena lawatan rasmi delegasi Kemboja ke Sarawak bermula Selasa hingga hari ini. Tuan Pohin Sri Dr. Wan Junaidi dan isteri turut dijemput mengadakan lawatan rasmi ke Kemboja sebagai lawatan balas kunjungan hormat tersebut. Pendedahan awal mengenai keselamatan jalan raya sejak dari prasekolah penting bagi membentuk kesedaran, disiplin dan rasa tanggungjawab dalam kalangan kanak-kanak. Pendekatan itu selaras usaha membentuk generasi cemerlang akademik. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ia turut menerapkan nilai murni, kesedaran keselamatan dan kemahiran hidup praktikal. Namun katanya, keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab guru tetapi juga ibu bapa dan komuniti. Beliau berucap merasmikan program Taman Trafik Tadika di Tadika Krista Taman Centurion Kuching. Seramai 50 kanak-kanak Tadika terlibat sebagai duta kecil keselamatan jalan raya menerusi program tersebut. Mereka mempelajari peraturan lalu lintas, papan tanda jalan dan tingkah laku pejalan kaki melalui pendekatan pembelajaran interaktif. Tambah beliau, taman trafik itu bukan sekadar ruang bermain tetapi persekitaran pembelajaran yang selamat dan sesuai dengan usia kanak-kanak untuk meneroka senario lalu lintas sebenar.
Setiap ahli jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK di Pakan perlu komited melaksana tugas mereka. Ini termasuk mengurus kebajikan penduduk, mengendalikan mesyuarat kampung serta memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan. Adun Pakan Tan Sri William Mawan berkata JKKK dan setiausaha berperanan penting sebagai penghubung penduduk dengan kerajaan selain memastikan inisiatif pembangunan sampai kepada rakyat. Pentadbiran kampung bergantung kepada kerjasama semua pihak. Justru ahli JKKK perlu turun padang mendengar aduan rakyat dan memastikan tindakan susulan diambil segera. Komitmen berterusan semua ahli akan memastikan kampung dan rumah panjang di landasan pembangunan yang betul. Beliau berucap pada majlis penyerahan sijil pengiktirafan kepada 30 ahli JKKK dan setiausaha di Pakan. Tambahnya, jawatan kuasa itu juga bertanggungjawab merancang program kempen keselamatan bagi mengukuhkan perpaduan penduduk, melaksana aktiviti sukan dan majlis ilmu. Pesta Tatau 2025 diyakini mampu beri impak positif kepada pengunjung dan penduduk tempatan. Menurut Pegawai Daerah Tatau Kelvin Ligong, festival turut membuka peluang perniagaan kepada penduduk setempat dan mampu merancangkan ekonomi kawasan tersebut. Pesta berlangsung bermula 29 Ogos hingga 15 September depan di Taman Komuniti Sungai Jatan Tatau dapat mempromosi pelbagai kesenian, kebudayaan dan makanan tradisional suku kaum. Program kita kali ini akan menyaksikan sesuatu impak yang tinggi dan juga kita faham bahawa daerah Tatau ini sekarang dah semakin dikenali ramai dan juga di sini kita juga turut menyokong saranan yang amat berhormat Premier Sarawak di mana setiap program-program di kawasan luar bandar akan memberi impak yang sama kepada kawasan-kawasan yang di bandar. Beliau menyatakannya pada sesi temu bual dengan Bintulu FM. Pelbagai aktiviti akan diadakan antaranya Niti Daun, Malam Pesona Budaya, pertandingan regata dan pertandingan bot laju yang menjadi acara tonggak Pesta Tatau 2025. Festival Muzik Wilayah Utara NRMF edisi kelima menyediakan platform kukuh untuk bakat seni kreatif tempatan, khususnya bagi kumpulan muzik dan artis di utara Sarawak mempamerkan karya mereka kepada umum. Penerbit NRMF Zamri Enak yakin festival turut mendapat sambutan pelancong termasuk dari Brunei Darussalam. Mana pameran-pameran pada tahun ini kita tambah dengan agensi-agensi yang akan memberi khidmat masyarakat kepada orang ramai dan juga persembahan-persembahan daripada artis-artis pada dua malam, iaitu Malam Kebudayaan dan juga Malam konsert Northern Region Music Festival yang sudah pastinya akan menarik minat ramai pengunjung. Beliau bercakap kepada RTM di lokasi festival di Lot 777 Limbang. NRMF 2025 membuka tirainya bermula hari ini hingga Ahad. Turut memeriahkan festival Studio Mini Limbang FM yang menampilkan ikon-ikon RTM Sarawak, Jualan Rahmah Madani Bergerak dan Jualan Agro Madani Pharma. Perkembangan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak Malaysia Madani Rakyat disantuni. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.